tentu pengundi tidak akan mengambil resiko untuk mengundi PAS kerana mereka berkeyakinan PAS tidak boleh mengubah kerajaan yang yang ada ni pada pilihan yang akan datang. Sudah tentu ini akan memberikan keyakinan rakyat untuk memilih parti yang dilihat punya kekuatan dari sudut keterbukaan untuk bekerjasama, dan sudah tentu Pakatan Harapan bagi saya mempunyai peluang yang lebih besar daripada PAS untuk memenangi pilihan raya umum yang akan datang ini. Yang keduanya bagi saya ialah PAS juga dilihat memencilkan diri daripada arus perdana politik negara ini. Maknanya PAS ni memencilkan diri di satu sudut, bukan dipencilkan oleh gabungan pembangkang dan bukan dipencilkan oleh rakyat, tetapi PAS telah memberikan mesej kepada rakyat dan kepada semua untuk dia memencilkan diri pada satu sudut. Orang Kedah kata terposok di satu sudut, yang akhirnya orang akan tidak melihat lagi PAS sebagai satu parti yang harus diberikan peluang untuk pilihan raya umum akan datang. Ini bagi saya satu kerugian. Dan PAS juga saya lihat yang ketiganya ialah PAS cuba membina satu keyakinan bahawa dia nak dapatkan sokongan undi Melayu, bukan kepada undi yang bukan Melayu. Ini daripada percaturan yang berlaku ini, dengan memutuskan hubungan dengan PKR dan sebagainya, dan dia sudah tidak peduli kepada soal undi bukan Melayu, tetapi dia melihat strateginya ialah untuk mendapatkan undi Melayu. Dan sudah tentu bagi saya bahawa ini satu kesilapan PAS, kerana saya mempersoalkan bahawa undi Melayu mana yang akan memberikan undi kepada PAS, kecuali hanya undi Tegar PAS, undi Tegar PAS. Jadi kalau undi Tegar PAS ini sudah tentu dia tidak boleh mendapat kemenangan pada pilihan raya umum akan datang. Kalau PAS nak mengharapkan undi Melayu daripada UMNO, mereka itu semuanya sudah berada bersama dengan PBBM, Parti Peribumi Bersatu. Dan undi Melayu yang diperoleh oleh PAS pun sudah goyang, dan sebahagiannya sudah lari kepada Bersatu dan juga sudah lari kepada Amanah. Dan ini sudah tentu akan memberikan kerugian kepada politik PAS pada pilihan raya umum akan datang. Dan saya sangat kecewa dan saya sangat sedih lah, kerana sebagai orang yang masih mengharap sebelum ini untuk saya mengharapkan PAS akan dapat kembali bersama dengan arus perdana politik negara melalui Grand Coalition dalam Pakatan Harapan ini, tapi sayang PAS mengambil jalan untuk memencilkan diri di satu sudut. Apabila Datuk nak mengharapkan nak macam menyedarkan bagi saya sekarang ini, bagi fokus saya bukan lagi kepada menyedarkan pimpinan PAS, tapi fokus saya ialah menyedarkan ahli-ahli PAS tentang peri pentingnya untuk mereka menyokong Pakatan Harapan bagi memastikan kemenangan yang lebih mudah untuk pilihan raya umum akan datang. Saya berkeyakinan walaupun menghadapi 3 penjuru pada pilihan raya umum akan datang, Pakatan Harapan akan berjaya mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional, dan Barisan Nasional akan hilang kuasa politik di Malaysia. Kita boleh tak cerita sikit dengan muktamar ketika Nik Aziz masuk dan muktamar pasca Nik Aziz? Bagi saya lah bahawa muktamar dahulu lah, saya tidak melihat kepada Nik Aziz ataupun siapa, ramai kalau dilihat ketokohan yang mempunyai keterbukaan, orang seperti mana arwah Tuan Haji Yusof Rawah, Datuk Haji Fadil Muhammad Noor dan Tok Guru Nik Aziz, mereka melihat kepada bagaimana untuk mencari jalan membina kekuatan. Saya lihat dalam tahun 1990, pada waktu itu Presiden PAS ialah Tuan Guru Haji Yusof Rawah, timbalannya ialah Tuan Guru Haji Fadil Muhammad Noor, kedua-duanya Allahyarham, dan Ketua Dewan Ulama'nya ialah Tok Guru Nik Aziz, dan Tuan Guru Haji Hadi ialah naib presiden pada waktu itu. Mereka mengambil jalan pendekatan untuk membina kekuatan, memperluaskan kekuatan, memperbanyakkan kekuatan, iaitu menyambut salam daripada Semangat 46, iaitu Tengku Radali. Walaupun Tengku Radali ada sejarahnya mengkhianati PAS sehingga PAS tinggal batu nisan pada tahun 78. Begitu juga PAS menerima salam daripada Berjasa. Berjasa adalah parti serpihan kalau nak dilihat
nilai dia ialah dia ada sepihan daripada PAS akibat krisis politik dalam tahun 78 antara Datuk Asri dan juga Datuk Mat Nasir selaku MB Kelantan pada waktu itu. Jadi krisis itu melahirkan Berjasa di bawah kepimpinan Mat Nasir. Dalam tahun 78 Berjasa ni telah bekerjasama dengan UMNO, bekerjasama dengan UMNO sehingga bersama UMNO iaitu Tengku Razali sehingga PAS tinggal batu nisan. Tetapi tahun 1990 seorang Sat Fadil Muhammad Noor, Tun Boni Aziz bekerjasama dengan orang yang telah mengakibatkan PAS tinggal batu nisan untuk mengambil alih Kelantan dengan 30-0 pada tahun 1990. Jadi tak salah pun untuk PAS bekerjasama dengan orang yang dilihat pernah mengkhianati. Kalau sekarang ini PAS menganggap amanah itu, Parti Amanah Negara ini merupakan parti pengkhianat, tapi bagi saya bahawa sejarahnya dahulu, ulama dahulu bekerjasama dengan pengkhianat, iaitu Berjasa dan juga Parti Semangat 46. Jadi bagi saya bahawa satu yang tidak seharusnya dilihat siapa pengkhianat ataupun siapa tak pengkhianat, tapi yang penting pada saya ialah bagaimana nak memperluaskan kekuatan. Kalau bekerjasama dengan pengkhianat itu boleh menjamin kemenangan kepada PAS, mengekalkan kuasa di Kelantan, apa salahnya bagi saya? Seperti mana PAS pernah bekerjasama dengan parti pengkhianat untuk mengambil alih kuasa daripada UMNO pada tahun 1990 di negeri Kelantan. Dia Datuk setuju tak kalau dikatakan muktamar pasca Nik Aziz adalah muktamar perpecahan, muktamar untuk pemutusan hubungan? Ya, saya lihat begitulah maknanya. Muktamar ini, muktamar ialah muktamar yang macam saya sebut tadi, muktamar yang memencilkan diri daripada arus perdana politik. Saya lebih suka guna term, maknanya PAS memencilkan diri daripada arus perdana politik. PAS membina imej yang dia tidak boleh bekerjasama dengan orang. Ini akan terpahat kepada pemikiran masyarakat dan rakyat. Dia sangat beza dengan approach Tun Mahathir yang sanggup berbaik-baik dengan orang yang mencemuh dia. Dia kata kurangkan musuh, ramaikan kawan. Itu yang sepatutnya bagi saya bahawa sifat sebagai seorang negarawan, Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini adalah negarawan bagi saya. Orang yang sanggup melupakan kisah silam yang pedih, luka dan sebagainya, tapi semata-mata untuk apa? Untuk satu gabungan kekuatan dan untuk negara dan rakyat. Dan ini akan membina keyakinan orang. Orang melihat bahawa hari ini PAS tidak mementingkan soal masa depan negara dan rakyat. Orang melihat PAS hanya fikir PAS. Ini sangat bahaya lah. Jadi orang lihat bahawa PAS ni kerja bergaduh dengan orang. Kerja bergaduh dengan orang. So maknanya parti Datuk sekarang ni parti bergaduh lah. Iyalah, boleh orang, bukan saya kata, tapi itulah tafsiran, persepsi. Bukan saya kata, itu persepsi orang. Macam saya sebut tadi, persepsinya akibat daripada tindak tanduk PAS ni. Akibat daripada tindak tanduk PAS, orang kata, apa ni parti ni bergaduh dengan orang semua. Semua orang tak betul. Jadi takkan Datuk nak stay lagi dengan parti yang suka bergaduh ni? Tak ada masalah. Yang penting saya dapat merapatkan hubungan dengan ahli-ahli PAS. Mungkin ada isu yang harap Status Okey tu. semua itu dalam PAS sendiri pun dah start salah tu orang dah macam kata bila Bagi saya orang boleh menghalau saya tak kisah. Nik Amar halau saya keluar daripada PAS, kemudian disokong pula oleh Presiden PAS kenyataan Nik Amar untuk saya ni dihalau keluar, kemudian muktamar ni naik banner sila keluar daripada PAS. Itu rentetan daripada kenyataan Nik Amar pada satu ketika dahulu. Hari ini pula DSPP India suruh saya bertobat. Suria. Ini satu perkembangan yang sangat baik, dan saya melihat bahawa orang sentiasa memberi perhatian kepada saya. Orang sentiasa memberikan perhatian kepada saya tentang masa depan saya. Saya fikir bahawa yang penting ialah bagaimana saya dapat mengangkatkan kembali sokongan ahli PAS itu untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Itu yang penting. Dapat mengangkat sokongan ahli PAS, pengundi PAS dahulunya untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Bagi saya kedudukan saya tidak penting. Yang penting ialah negara dan rakyat. Okey tu, adakah sebenarnya bai'ah tu sendiri yang mengikat? Tidak. Bai'ah tu tidak ada apa-apa masalah pun. Kalau tengok kadang-kadang kita macam orang pun dah putus, tapi dia masih tergantung di
masih ada harapan sebab ada dua sebab. Pertama saya rasa sebab tadi keputusan tadi bukan betul dia serahkan pada Majlis Syura. Majlis Syura akan buat keputusan. Kalau Majlis Syura kata para betul maknanya baru dekat serta Majlis Syura. Jadi aku rasa macam yang kedua, kita ada pemilihan pun tak melibatkan. Saya rasa ini pemilihan paling selamat dalam semua jawatan. Tak boleh katakan jatuh utama tak tandingan ketua Dewan Ulama tak semua betul tak ada kita di bawah lah. Tapi saya rasa kita akan tertumpu pada pemilihan presiden dan presiden sebab ada penyandang Iskandar Ahmad dan juga komisi. Pertama beliau mewakili komisioner, kedua beliau mewakili Selangor. Kalau katakan dia tewas besok dengan mungkin calon Ahmad tak tahu bukan muda kan. Jadi adakah ini akan rasa berkomen tak? Apa dia esok kami pun sampai besok pertama tadi yang pertama berkaitan dengan apa? Tadi dia pulangkan kepada Majlis Syura. Dulu pun usul berkaitan dengan DAP walaupun tidak dibahas, diterima tanpa bahas, usul itu juga dipulangkan kepada Majlis Syura. Tetapi usul itu setuju membuat kata putus untuk putuskan hubungan dengan PKR dan DAP dahulunya. Jadi Majlis Syura hanya nak ambil pendekatan selepas ini bagaimana, bila. Itu saja maknanya, bila dan bagaimana cara dan sebagainya. Dia tak boleh tidak, mesti putus. Sebab ini keputusan muktamar. Muktamar lebih tinggi daripada Majlis Syura. Muktamar lebih tinggi. Oh dah. Majlis Syura dia tinggi daripada CWC, iaitu Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Central Committee. Tapi dari segi kuasa, muktamar lebih tinggi daripada semua. Muktamar itu lebih tinggi daripada semua. Jadi bila muktamar buat keputusan untuk putus hubungan dan putus hubungan itu diserahkan kepada Majlis Syura, maknanya Majlis Syura tak ada jalan lain melainkan untuk buat keputusan untuk memutuskan hubungan. Bagi saya sama macam DAP dulu lah. Macam DAP ya. Jadi moralnya bagi saya dah habis lah. Dah habis. Sebab itu PAS tak boleh lagi berada dalam kerajaan. Kalau berada dalam kerajaan, orang Kedah kata apa? Hampa ni kebulok lah. Itu istilah orang Kedah kata, hampa kebulok lah. Masih duduk lagi dalam kerajaan, jadi nak buat apa lagi, dah tak ada hubungan. Mana mungkin kita tidak ada hubungan dengan mana-mana parti dalam kerajaan yang duduk dalam kerajaan, iaitu PKR dan DAP, tapi kita boleh duduk mentadbir bersama. Saya kata pelik lah. Dan Exco itu adalah dilantik oleh MB yang mencadangkan nama dan nasihatkan kepada Sultan. Sebab itu saya kata kalau orang kata ini Exco bukan dilantikkan MB, mana boleh pak. Sebab itu dulu 4 orang, MB Azmin kurangkan jadi 3, PAS tak boleh buat apa. Berkaitan dengan keputusan besok, bagi saya apapun keputusan, dia tidak akan mengubah keputusan usul tadi, iaitu untuk putuskan hubungan dengan PKR. Dan dia apapun keputusan, sama ada Iskandar kekal ke, Nik Amar kekal ke, ataupun pendatang baru dalam naib presiden ini, dia tidak akan mengubah persepsi rakyat kepada orang ramai. Cuma jika Iskandar itu yang terkeluar, maka ia memberikan menambahkan lagi, dia akan menambahkan lagi maknanya tak eloknya PAS itu, gambaran yang tak elok punya PAS itu akan ditambahkan lagi lah dengan terkeluarnya Iskandar daripada Selangor, yang dilihat cuba mempertahankan Selangor, mempertahankan hubungan kerjasama dalam Selangor yang sentiasa merayu kepada pimpinan PAS sebelum ini, dan dia pula dilihat daripada satu latar belakang yang berbeza. Tetapi bila berada pula satu pendatang baru dan dia terkeluar, jadi orang akan lihat satu naib presiden itu 2 orang daripada Pantai Timur lah. Hanya seorang saja daripada Pantai Barat, tetapi ketiga-tiga itu akan dilihat berlatar belakangkan kepada satu aliran pemikiran. So adakah nanti selepas keputusan muktamar nanti akan berlaku lagi satu gelombang perpecahan dalam PAS? Sebab ada orang kata ada gerakan dalam PAS. Saya melihat begini, gelombang itu mungkin tidak akan membabitkan pimpinan. Gelombang itu tidak akan membabitkan pimpinan, tetapi gelombang itu akan membabitkan akar umbi, pengundi PAS, akar umbi di bawah PAS. Seperti mana yang berlaku dalam UMNO.
dan dalam UMNO. Dari dalam UMNO ni perpecahan dalam UMNO ni yang membabitkan pimpinan ni tak ramai. Kalau kita katakan Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan juga Mukhris. Yang lain ini adalah grassroots, gelombang daripada bersatu je grassroots. Itulah juga yang akan berlaku dalam PAS. Saya percaya. Sebab pengundi-pengundi PAS dahulunya, sebahagiannya ialah ahli-ahli PAS ni memikir dan menilai tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan PAS ini tidak memberikan keuntungan kepada harapan mereka untuk melihat berlakunya perubahan kepada kerajaan. Okay, soalan terakhir. Chris sebelum ni ada kan bersedia untuk bagi ruang kepada Datuk untuk bertanding di bawah tiket BBM. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan mereka, tetapi sehingga sekarang saya belum menyertai mana-mana parti dan saya masih tetap setia dengan ahli-ahli PAS dan PAS itu sendiri, dan saya nakkan supaya ahli-ahli PAS untuk melihat tentang kepentingan untuk mereka, walaupun pimpinan dan parti tidak bersama dengan Pakatan Harapan, tetapi tidak salah untuk ahli walaupun dia tak keluar parti tetapi dia menyokong dan mendukung Pakatan Harapan untuk menolak UMNO Barisan Nasional. PAS tak calonkan Datuk sudi terima tawaran tu? Apa dia? Jika PAS tak calonkan Datuk? Itu hanya Allah SWT saja yang mengetahui. Ke sebab Datuk masih walak dengan Hadi? Itu tak timbul dengan kenyataan-kenyataan saya tadi itu. Saya melihat bahawa cukup clear tentang sikap saya terhadap pimpinan PAS.